إله واحد ورب الشاهد وملائكته يصلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب الشاهد وملائكته يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam beberapa minggu yang lalu telah kita melalui berkenaan dengan syarat melakukan jamak takdim. Maka sekarang ini pengarang akan masuki bab yang baru berkenaan dengan syarat jamak takhir. Faslun syurutu jam'i takhiri isnani. Niyatu takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha wa dawamul uzri ila tamami saniyah. Fasal pada menyatakan tentang syarat-syarat melakukan jamak takhir. Yang ini kita menangguhkan semayang pada waktu yang pertama ke waktu yang kedua. Zuhur ke asar dan maghrib ke isyak. Jadi pengarah mengatakan di sini bahawasanya syarat melakukan jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, niyatu takhiri, membaca niat jamak takhir. Waqad baqiya min waqtil ula ma yas'uha, yakni membaca niat takhir pada waktu yang pertama selagi mana kadar waktu itu masih boleh untuk melakukan solat pada waktu tersebut. Maknanya apa? Syarat yang pertama daripada jamak takhir ini adalah hendaklah ia berniat untuk melakukan jamak takhir pada waktu yang pertama. Jadi bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu maghrib, dia niat sahaja aku menjamakkan atau saja aku mentakhirkan solat maghrib aku ke waktu isyak dengan jamak takhir, atau seumpama dengan niat tersebut. Niat itu boleh dibaca bahasa Arab ataupun boleh dibaca bahasa Melayu. Subhanallah. Jadi pengarah mengatakan dan waktu dia niat itu, ketika itu boleh sempat untuk dia melakukan solat pada waktu tersebut. Bermakna kalau andai kata contohlah dia berniat pukul 2 petang, 2 petang, 3 petang untuk niat jamak takhir, maka hukumat telah sah. Tapi kalau dia niat tu dan cuma kalau andai kata dia cuma belin daripada waktu tersebut tu cuma tinggal lagi beberapa second, contohlah. Ni kalau kita tengok jam lah maknanya. Ataupun kalau kita niat tu kita tak sempat untuk menyempurnakan satu semayang. Bermakna kalau waktu zuhur tu andai kata kita dapat semayang waktu tu kita dapat tak semayang zuhur. Contohlah sekarang asar 4.40 kita niat jamak takhir tu 4.39. Agak-agak 4.39 tu kalau kita buat semayang zuhur, boleh tak buat sampai habis sebelum masuk waktu asar? Tak sempat. Maka ketika itu dah tak boleh lagi untuk dia niat takhir. Dia tak boleh lagi untuk dia niat takhir. Ini adalah mengikut pendapat Imam Ramli. Adapun Imam Ibnu Hajar, as long as dia sempat melakukan walaupun satu rakaat dalam waktu, maka ketika itu dia masih boleh niat takhir. Jadi ada khilaf dalam mazhab Syafi'i dari dua ulama. Satu mengatakan, Imam Ramli mengatakan mesti ada gap, mesti ada anggaran waktu tu sempat untuk melakukan semayang
Pendapat Imam Ibn Hajar mengatakan hanya walaupun satu rakaat dah kira boleh. Baik. Jika mana dia nak melakukan takhir dan dia tidak berniat melakukan takhir pada waktu yang pertama, maka sembahyang itu dah kira sebagai sembahyang qada. Maksudnya ia sudah dikira sebagai orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi melakukan niat pada waktu yang pertama hukum itu adalah wajib. Very important. Baik. Kemudian syarat yang kedua, wadawamul uzri ila tamami tsaniyah, dan berterusan keuzuran dia melakukan jamak itu sehingga sempurna solat yang kedua. Sehingga sempurna solat yang kedua. Maknanya kalau dia nak jamak takhir contoh, zuhur pergi asar. Jadi bermakna dia akan sembahyang zuhur tu di waktu asar. Jadi syarat yang kedua ni adalah apabila dia selesai, bila dia sembahyang asar tu, mestilah dia masih dalam keadaan uzur yang bolehkan dia jamak. Seperti dia sakit ataupun dia dalam keadaan belayar. Bermakna kalau dia nak jamak takhir tu, dia kena pastikan bila dia sembahyang waktu yang kedua tu, dia masih dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan pergi belayar. Subhanallah. Jadi kalau dia nak sembahyang yang kedua, tiba-tiba dia nak sembahyang yang kedua tu dah sampai Singapura contoh. Dia expect maybe waktu jamak takhir tu atau waktu yang kedua contohlah waktu asar tu mungkin baru sampai air hitam contoh. Ataupun mungkin baru sampai Lakin lah contoh. Dia belum sampai tanah air lagi. Dia masih dalam perjalanan, itu masih boleh lakukan jamak takhir. Tapi kebetulan pula tiba-tiba hari tu trafik semua sebagainya, dia sampai Singapura belum sempat. Bermakna sampai je belum sempat dia nak melakukan sembahyang yang kedua, dah masuk dalam negeri. Jadi sembahyang yang pertama tu dah consider qada. Sembahyang yang pertama tu consider qada pasal dia dah masuk dalam negeri. Ada kalau dia sempat sembahyang dua-dua dalam perjalanan, maka hukumnya adalah sah. Dikira sebagai jamak. Baik, dalam bicarakan berkenaan dengan jamak ni, ada satu jamak yang dinamakan, ini dalam buku-buku yang tertentu dinamakan sebagai jamak suwari. Jamak dia macam jamak tapi dia bukan jamak. Jamak sebagai gambaran namanya. Iaitu orang yang melewatkan sembahyang sehingga hampir masuk pada waktu yang berikutnya. Jadi orang akan lihat seolah-olah dia jamak. Contohlah dia lengah-lengah sembahyang. Ataupun dia tertidur. Lengah-lengah sembahyang, tiba-tiba bila orang kata, tak sembahyang, nanti saya sembahyang. Dia tangguh zuhur, tangguh dah pukul 4.30. Nantilah sekali sembahyang zuhur, habis salam kanan salam kiri, masuk asar, sekali sembahyang sekali. So dia nampak macam jamak tapi dia bukan jamak. So orang yang melakukan jamak macam gini, kalau dia purposely melakukan demikian, maknanya melewatkan solat dia sampai penghujung waktu hukumnya adalah berdosa. Melainkan kalau dia uzur. Contoh kalau dia tertidur dan sebagainya, tiba-tiba sadar dah masuk hujung waktu dia kalang kabut sembahyang. Habis salam kanan salam kiri, terus sekali sembahyang asar sekali. Subhanallah. So ni dinamakan sebagai jamak suwari. Jamak sebagai gambaran saja tapi dia bukan jamak. Nampak macam jamak tapi dia bukan jamak. Jadi inilah dua syarat berkenaan dengan melakukan sembahyang jamak takhir. Pertama, niat pada waktu yang pertama. Yang kedua, berkekalan uzur sehingga sempurna sembahyang yang kedua. Baik. Bila melakukan sembahyang jamak takhir ini, nak dahulukan yang mana? Nak dahulukan waktu yang pertama atau waktu yang kedua? Kita sekarang sembahyang zuhur pada waktu asar. Ataupun sembahyang maghrib pada waktu isyak. So kita tak sure, nak sembahyang isyak dulu ke nak sembahyang maghrib dulu. Memang dia tak ada hukum kata wajib sembahyang waktu yang pertama, tetapi afdal buat waktu yang pertama dahulu. Asal ikut tertib. Ikut tertib dia. Jadi kalau kita sembahyang zuhur pergi asar, buat sembahyang zuhur dulu, kemudian kita sembahyang asar. Nak terbalik pun sah. Hukum dia sah. Dia bukan syarat. Yang syarat tu hanya pada jamak takdim saja. Jamak yang kita kedepankan waktu yang kedua, pergi waktu yang pertama. Baik. Jadi itu selesai kita membicarakan secara ringkasnya berkenaan dengan syarat-syarat melakukan sembahyang jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Sekarang ni kita melanjutkan pada tajuk yang baru berkenaan dengan melakukan sembahyang qasar. Baik, sembahyang qasar ini adalah sembahyang yang dipendekkan. Apa sembahyang yang dipendekkan? Iaitu memendekkan sembahyang yang 4 rakaat pergi 2 rakaat. Itu yang namanya qasar. Jadi kalau orang kata sembahyang qasar tu apa? Sembahyang yang dipendekkan
Semayang 4 rakaat menjadi 2. Tu ta'rif dia. Semayang wajib yang 4 rakaat menjadi 2. So semayang maghrib tak payah tanya, semayang subuh tak payah tanya. Pasal ni 2 bukan semayang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat, 1,5 nak semayang nak rukuk kat mana? Nak tahiyat akhir kat mana? I'tidal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Jadi semayang maghrib tak boleh kasar, subuh tak boleh kasar. Subuh jamak pun tak boleh, kasar pun tak boleh. Ini secara ringkas lah dia punya dhabit atau pengertian dia. Faslun, syurutul qasri sab'ah, an yakuna safaruhu marhalataini. Fasal pada menyatakan syarat-syarat qasar. Syarat-syarat qasar itu ada 7. Yang pertama, hendaklah perjalanan safarnya itu 2 marhalah. 2 marhalah ini berbagai nak ditaksirkan oleh ulama. Kalau ikut kitab dahulu, adalah perjalanan 2 hari, 2 hari 2 malam, perjalanan 2 hari pergi saja, menaiki kenderaan binatang yang sekadarnya, maknanya unta ke kuda yang sekadarnya, laluan biasa. Maknanya kalau kita nak ikut ni cara dahulu punya kiraan, including masa rehat, including masa makan, masa semayang dan seterusnya. Jadi perjalanan 2 hari 2 malam, ni namanya perjalanan qasar. Ini masafah marhalatain makna dia, 2 marhalah. Adapun kalau kita nak ikut pada perkiraan sekarang di sini, zaman kita ni macam-macam dia punya orang yang mengiranya. Ada yang mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 96 km, ada yang even mengatakan 85 km. Dia ada berbeza perkiraan. Jadi kalau kita nak ambil play safe, kita rasa kita nak ambil 96, dipersilakan. Kita nak ambil 90 kilo dipersilakan. Pasal ini perbezaan di antara para ulama. Baik, soalnya bila mula marhalatain tu? Bila mula 2 marhalah tu ataupun itu 90 km tu bila start? Bila kita keluar daripada batasan negeri. Jadi kalau kita Singapura ni kalau nak pergi melantas jalan darat, bermakna lepas kita cop pasport kat Ulen ke kat Tuas ke, kita nampak dah seberang kat jembatan tu, kat Ulen tu, dah maknanya kita dah boleh start. Kita 90 km from there. Baik, bila mengatakan tentang perjalanannya 2 marhalah, bermakna contoh sekarang dia nak pergi Kuala Lumpur contoh. Jadi the moment dia dah keluar sahaja batasan negeri, dia dah start boleh qasar. Dia tak semesti nak kena sampai Kuala Lumpur baru boleh qasar. Tak. Perjalanan dia pergi ke Kuala Lumpur tu, nanti ada syarat-syarat yang lain, perjalanan tu dalam perjalanan dia dah boleh qasar. Dia nak singgah Lakin ke, nak singgah Pagu ke, nak singgah Hitam ke, nak singgah mana-mana punya sudu garpu sepanjang perjalanan tu ke, terserah. Yang penting, as long as dia dalam perjalanan, dia dah boleh start qasar. Tak payah nak tunggu sampai sana, baru nak qasar. Jadi, ini syarat yang pertama, hendaklah perjalanan safarnya, belayarnya itu 2 marhalah. Tetapi dalam hukum mengatakan sunat untuk dia lepas 3 marhalah barulah dia qasar. Maknanya kalau perjalanan jauh, 3 marhalah. Kalau sampai KL tu dah 3 marhalah lah maknanya. Kenapa? Kerana mazhab Hanafi mengatakan 3 marhalah tu, perjalanan safar 3 marhalah itu baru boleh dia qasar. Jadi mazhab Syafi'i untuk keluar daripada khilaf, syarat dia memang kena 2 marhalah, tapi kalau nak ambil sunatnya itu untuk keluar daripada perbezaan ulama, ambil 3 marhalah. Bermakna kalau memang Melaka yang keratas lah, tu memang dah insyaAllah lebih daripada 3 marhalah tu semua. Jadi insyaAllah safe. So kalau target maknanya perjalanan destination tu is 2 marhalah minimum, atau sunatnya 3 marhalah, barulah itu syarat pertama untuk dia membolehkan dia mengqasarkan solat yang 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang qasar insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Berjaya asli dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا